Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ma taufiqi walam tisaniya illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Rabbana afrih alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qamil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, pertama sekali kita syukur pada Allah. Dengan izin Allah Ta'ala lah yang himpunkan kita waktu solat maghrib buat kuliah sekali. Hari ini bab kita ialah bab yang ke-19, muka surat 206. Muka surat 206, bab yang ke-19. Bab yang ke-19. Sebelum pada tu, Ustaz teringin nak baca sikit keterangan daripada keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu. Ibnu Hajar Asqalani berkata dalam satu ayat Quran surah Taha. Surah Taha ayat 114. Kelebihan ilmu. Ibnu Hajar Asqalani apa kata dia? Dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut wa qur rabbi zidni ilman. Surah Taha pada ayat 114 bunyi dia wa qur rabbi zidni ilman. Ayat ni kata Ibnu Hajar Asqalani dalil yang cukup jelas tentang keutamaan ilmu. Dalil ni surah Taha ayat 114 nak cerita kata dalil yang cukup jelas tentang keutamaan ilmu. Kerana apa? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menganjurkan kepada Nabi. Allah Ta'ala tidak anjurkan semua Nabi-Nabi untuk meminta tambahan yang lain. Allah Ta'ala tak berkenan, macam tak suka nak minta apa-apa pun ketentuan, kecuali mintalah tambahkan ilmu je. Hidup kita ni selalu Tuhan minta kita sebut wa qur rabbi zidni ilman. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kami ilmu, ya Allah. Tambahkanlah ilmu. Setiap hari kita hidup dengan nadi yang Tuhan bagi ni, hiduplah dengan ilmu tu dia. Maka Allah Ta'ala bagi tahu ini keutamaan ilmu. Yang keduanya, aku Tuhan, aku tak berapa berkenan, aku tak anjurkan Nabi-Nabi untuk angkat tangan minta dekat Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhan, minta yang ni, minta yang tu. Itu semua bila orang cari ilmu saja, dah ada keyakinan yang besar untuk dia. Damai cari ilmu saja, takafalullah birizqi. Rezeki hang aku tanggung, aku susun elok-elok bila hang cari ilmu. Bila cari ilmu, kenal Tuhan, dia kenal Nabi dia, semua hidup akan diuruskan oleh Allah. Hang jangan bimbang. Cuma aku minta setiap hari hidup hang ni bertambah dengan ilmu. Kalau rezeki bertambah, kalau segala-galanya bertambah, tapi ilmu tak bertambah, dia akan bagi lingkup diri hang. Jawatan bertambah, jawatan kita bertambah, tapi ilmu tak bertambah, dia akan bagi lingkup kita. Anak bertambah, tapi ilmu tak bertambah, dia bagi lingkup hang. Allah dah bagi dalam Quran, okey? Pasal tu bila umur tu meningkat ni, carilah ilmu. Bila cari ilmu, kesemuanya kata susun elok. Tengok dia kata apa lagi? Kecuali ilmu yang Tuhan minta para nabi untuk minta pada Allah. Yang dimaksudkan dengan ilmu di sini adalah ilmu syariat. Ilmu agama yang bermanfaat untuk mengetahui hal-hal yang diwajibkan
Bila dia cari ilmu, dia tahu yang ni wajib, yang ni haram. Atas setiap dia kata mukallaf, atas setiap orang yang diperintahkan kewajipan ke atas dia, dari urusan agamanya, dari segi ibadat maupun muamalat. Ilmu tentang Allah dan sifat-sifat Allah adalah hal yang mesti dikata untuk kita agungkan Allah dan menyucikan diri kita dari segala kekurangan serta hal-hal yang berada di sekitar permasalahan tersebut, macam ilmu tafsir, hadis, fiqh dan lain-lain. Sajalah tadi buka kitab ni, tengok berkenan buka sikit sebagai mukadimah. Nak kata betapa besarnya cari ilmu. Kita jangan anggap kuliah-kuliah ni remeh, maka lingkup jahanam lah. Kuliah ni nak menentukan kehidupan kita. Hidup cantik, bila cari ilmu cantik, lapang dada. Asal tempat ni, sampai Allah Ta'ala, Nabi suruh kata marhaban, marhaban, selamat datang kepada orang yang menuntut ilmu. Sebab apa? Malaikat sendiri buka sayap dia. Bukan senang malaikat nak buka sayap. Apa buatlah function apa pun, dia tak buka sayap. Tapi datang sini, malaikat buka sayap dia. Ridan bima yasna. Allah Ta'ala kata, aku redha sepanjang dia mai kuliah, sepanjang dia balik, apa dia nak minta dengan aku nak dengar. Kita pun mengadu nasib kita, ya Allah, ya Tuhan, aku ni cari ilmu tak kuat sangat. Tak ada lah satu ilmu yang aku tahu sangat-sangat. Nak kata ilmu tafsir pun tak ada kitab tafsir di rumah. Nak kata ilmu hadis pun aku tak kenal Nabi aku. Nak kata fiqh pun aku ikut-ikut. Aku tak tahu lah apa yang aku tahu. Apa yang hang tahu, apa hang tak tahu. Apa tak? Jadi masyarakat kita ni memang masyarakat yang bermasalah ilmu. Bila masalah ilmu, automatik kita tahu dia dengan Tuhan tak cantik, dengan agama tak cantik, dengan Nabi dia tak cantik. Macam mana nak dapat syafaat Nabi? Macam mana nak minum telaga Kausar? Oi, orang yang nak minum telaga Kausar ni orang yang hidup semata-mata untuk memperjuangkan nak tegak sunnah Nabi. Nabi bangga di kalangan umat dia yang hidup, usaha ikhtiar cari yang mana sunnah Nabi dia nak tegakkan. Esok ni mati, itulah telaga Kausar dia. Tapi kalau dia nak minum telaga Kausar, malaikat kata jangan. Nabi kata tu umat aku. Walaupun dia umat hang, dia elok dalam dunia, dia tak bersungguh langsung cari ilmu. Bukan dia kena hang pun, mengarut saja dia nampak tak. Jangan minum. Malaikat kata, jangan minum lah. Kita hidup dalam dunia ni, jangan kita pandang lekeh. La taqiranna bima'ruf. Jangan pandang lekeh benda-benda yang kebaikan, terutamanya kebaikan ilmu ni. Jangan pandang lekeh. Faham tak? Anak kita nak ambil SPM pun, matematik tu dia punya baca. Tu semua ada expired dia. Bila mati, matematik tak boleh usung ke akhirat. Matematik semua ilmu yang kita pulun anak kita bangga. Anak I5A nak pergi Scotland apa, hang buat pilih mana pun. Sebab tak boleh apa pun. Kita kena bangga bila anak kita boleh hafal Quran. Oi. Kena bangga. Kadang kita ni Allah Tuhan bila duduk dalam dunia lama, dunia tu sendiri yang pernah rasuk kita jadi tak senonoh. Walaupun kita semayang tak mau nak seronok, baca Quran tak mau nak seronok. Ni penyakit kita terlalu dengan dunia. Nak lepaskan diri kita dengan dunia tak lain dan tak bukan istighfar dan sedekah. Lagi mana hang dapat, lagi hang kedekut, lagi itulah hang duduk dekat dunia hang. Contoh mukadimah. Mai masuk Ustaz lah, masuk dah. Muka surat 206. Muka surat 206. Dia batuk. Batuk ni bukan COVID dah. Ni batuk cuaca. Daripada KL sampai ke sini, dia batuk. Tak sana hujan, sini tak hujan. Tu dia. Bab yang ke-19. Bab ni ustaz dengan apa sama. Kalau kita boleh jaga, bagus. Bab solat berjemaah dan imam. Dia nak ajak bab solat. Solat ni ya Allah paling mau sekali orang lelaki-lelaki di sini. Orang perempuan di rumah dia. Sebaik-baik semayang orang lelaki-lelaki di sini. Sebaik-baik semayang orang perempuan di rumah dia.
Kalau dia tak ada apa kuliah, dia jangan duk main dalam sini, elok di sana. Nak main kuliah minta izin. Macam mana hebat pun dia semayang di masjid, lebih baik semayang di rumah. Daripada di rumah, di hall dia, lebih baik di bilik dia. Daripada bilik dia, cari bilik lagi bagus. Tu dia tempat orang perempuan punya semayang. Orang perempuan ni boleh jaga semayang, boleh istiqamah semayang saja, boleh jaga adab-adab dia sebagai seorang perempuan, tutup aurat. Dia boleh istiqamah dengan Quran, boleh hormat kita, cemerlang, gemilang sampai tak terbilang-bilang. Kita kata inilah perempuan syurga. Hang labuh lah macam mana pun, tapi mulut hang leza. Nak minta satu kopi, lelaki hang nak minta, hang jerit, hang nanti mampu hang. Hang nanti mampu, hang dapat tak? Penentu orang perempuan nak masuk syurga ni, dia tengok muka lelaki dia. Tengok macam tu je, dah masuk syurga dah. Nampak tak? Walaupun lelaki tu tak senonoh macam mana pun, tapi lelaki hampa tak sampai tahap Firaun. Dia tak sampai lagi pada. Kita hormatlah. Tapi kadang-kadang tu nasib lah. Allah bagi perempuan bagus, laki-laki tak bagus. Nasib lah. Macam Nabi Allah Nuh AS, dia baik, tapi isteri dia nak jahanam, anak pelingkup. Tapi dia sayang kat isteri dia, dia sayang kat anak-anak dia. Ikhtiar berkali-kali untuk Allah buka kat mereka pintu bagi dapat hidayah. Sampai akhir hayat tak dapat hidayah. Hidayah ni kerja Allah. Kerja kita ikhtiar usaha aja. Ajak dia semayang, ajak dia yang tu yang ni, sampai hayat kita tak bertanggungjawab dah, kita ada usaha dah. Anak kita tadi jahat macam mana pun, lepas kita mati, kita tak akan dipertanggungjawabkan. Rasa kita suruh dia dah, subuh kita gerak, tegur, tapi tak jadi juga. Nak buat macam mana? Kita kena terima. Okey, sambung. Bab ni dia nak kata kat sini, yang pertama sekali hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bila sebut nama sahabat, kita seronok. Sampai dia Abdullah bin Umar ni anak Sayyidina Umar. Sampai dia Nabi kata ahlul ibadat, macam Abdullah bin Amr bin As, ahlul ibadat. Ibadat ni teringin nak ikut macam Nabi. Abdullah bin Umar kalau dia berjalan, dia terkangkang-kangkang. Sampai sahabat Nabi kata, ni apa cerita ni? Bukan apa cerita apa. Dia nak sentuh tapak kaki Nabi. Abdullah bin Umar ni kalau boleh, cuba ikhtiar semungkin yang boleh. Apa Nabi buat, dia nak buat. Ya Allah, kita bila mana Allah buka pintu hati, kena agama, the best. Bukan semua orang tahu. Satu orang nak baca doa kan, Allah maftah lana qulubana fi talbil ilmi. Saja kita duduk kan, Allah maftah lana, ya Allah buka lah pintu hati kami. Kami nak duduk sebagai orang-orang yang tekun nak belajar. Pasal tu mari duduk dalam sini, ada orang yang bersungguh, ada orang yang nak tidur, ada orang nak lepak, campur-campur lah. Campur-campur kan. Tapi dalam keadaan kita malas sekalipun duduk di sini, mungkin Allah nak buka pintu hati kita. Mungkin Allah nak buka pintu hati kita. Maka Abdullah bin Umar adalah sahabat Nabi. Dan dia betul-betul nak ikut Nabi. Anak Sayyidina Umar. Nak dengar kalau cerita dia, subhanallah. Kalau kita mengaji bab akidah, qada dan qadar, ulama akan cakap, bicara, sembang tentang qada dan qadar yang kuat oleh Abdullah bin Umar. You all can understand. Ustaz bukan nak bagi habis tajuk. Kadang-kadang ustaz cepat, kalau habis sekalipun hang nak beramal tak? Hang pun lambat. So kurang-kurangnya kelas-kelas kita ni nak bagi semangat aja. Nak bagi semangat, nak bagi kuat diri kita, bagi kuat diri. Kalau belajar banyak mana pun tapi tak beramal, ayo banyak leceh. Hasan Al-Basri kata, banyak kita dengar agama tak beramal, hati mati. Hati kita boleh mati tau. Hasan Al-Basri kata, dengar. Tapi benda yang sama duk dengar tak beramal. Contohnya bab ni, semayang jemaah, duduk semayang kat rumah lagi. Pasal tu kalau orang perempuan nampak jumpa suami yang faham, yang kaki semayang di rumah, suka semayang di rumah. Bila mai ulang tahun dia, hari jadi dia, beli satu kain telekong Khadijah. Beli satu kain telekong Khadijah, bila sambut hari jadi dia, bagi kat dia.
Masa dia nak semayang tu apa tu? Bagi pakai ke telekong. Bang, nak bagi you telekong Khadijah ni kat 700 lebih, beli kat you. Pasal saya tak tahu rumah tanpa azam dia dengar you duduk di atas flat ni duduk semayang. Saya tak tahu you jantan ke perempuan. Nampak tak? I belikan telekong nak serlum kat you. Kan? Serlum kat dia, nampak tak? Ni bab ni. Bukan ustaz kata atau bab ni kata. jadi kalau kita dapat kadang-kadang dahsyat jiwa kita ni, azan bunyi boleh semayang kat rumah. Memanglah syarat sah semayang bukan berjemaah, tapi sah semayang dia, tak nafikan. Tapi nak tengok tentang derajat kedudukan orang semayang ni. Satu orang kata kita mengaji bab nama bab solat jemaah ni, ulama letak Abdullah bin Umar. Kuatlah dia. Kuat kalau kesenang esok ni kita sambung. Kuat dia pegangan daripada kuat dia, terlalu kuat dia tentang aqid yang penonton utamanya qada dan qadar. Satu benda yang Allah tetap dekat dia, dia tak merongok. Contoh Ustaz dah cerita kat hangpa dah. Abdullah bin Umar ni orang yang paling dengki dekat dia sangat-sangat, tapi tak boleh buat apa-apa kat dia. Hajar Usud As-Saqafi. Hajar Usud As-Saqafi ni jadi imam di Mekah, woi. Khutbah di Mekah, woi. Nampak tak? Dia gubernur, dia kuasa besar. Mana-mana orang tak boleh turut cara dia, dia semelih di Masjid Kufah. Masjid Kufah, Ustaz mengaji di Baghdad, kami sampai di Kufah. Dulu Kufah dipegang oleh Sunni. Sunni duk mengantuk, last sekali totally Kufah, Najaf, Karbala, 3 tempat semua dikuasai oleh Syiah totally. Kita kena, ada benda kita kena fikir panjang. Lah ni satu langkah saja Syiah nak bergerak untuk ke Madinah. Najaf, Karbala, Kufah semua. Satu lagi step nak sampai ke Madinah. Pasal tu Madinah kita nampak ramai orang Sunni, di sebaliknya di situ lebih Syiah daripada Sunni. Cuma mereka takut je. Tunggu masa je mereka bangun. Syiah lebih ramai di Madinah berbandingkan dengan Sunni. Hakikat sebenar, kita buat main lah macam mana sekalipun, macam mana pun dia lebih ramai. Dia lebih ramai, nampak tak? Tapi Allah tetap jaga dua benda tu. Tetap jaga benda-benda. Abdullah bin Umar kita tengok orang yang paling dengki dengan dia, tak lawan dengan dia ialah Hajar Usud As-Saqafi. Hajar Usud As-Saqafi ni di Mekah. Dengar cerita ni. Hajar Usud As-Saqafi dia di Mekah. Dia kita kata muasasah, bahasa nak bagi senang. Muasasah yang susah orang tu kan. Muasasah. Dia pegang muasasah. Setiap orang yang masuk di Mekah, dia lah bagi makan, layan semua dia. Hajar Usud As-Saqafi. Daripada dulu sampai sekarang orang jaga kota Mekah semua gangster loklak belakang. Nampak tak? Sampai hari ni pun loklak belakang. Nampak tak? Allah bagi. Itu semua Allah susun. Allah lebih maha mengetahui keadaan tu. Hajar Usud As-Saqafi, setiap orang masuk semua rujuk dengan dia. Lama dia tak seronok. Pasal apa dia tak seronok? Dia kata, setiap kali orang duk masuk, jumpa aku punya ramai, kali ni sikit sangat. Pasal apa? Kalau ada orang masalah, orang rujuk dengan dia. Ulama ni kadang-kadang bila dia ada riak, mana masalah. Memang di akhir zaman, Nabi kata ulama yang jahat ni ramai. Ulama yang cari keredoan manusia ni ramai. Ulama yang nak popular ni ramai. Ulama yang nak cari makan ni ramai. Aku takut lah woy. Apa faham dah ni? Ni aku nak jual sabun nama ambut. Yang tu kita takut yang kita cakap kena kat diri kita dalam keadaan kita tak perasan. Setiap kali orang mengajak hampa berdoa, jangan ada unsur ustaz-ustaz yang keduniaan. Hampa kena doa banyak-banyak sebab ada berkat kan. Hajar Usud As-Saqafi subhanallah dengki dengan Abdullah bin Umar. Dia tengok-tengok cek, rupa-rupanya selama ni orang tak mai kat aku, duk pergi kat dia. Dan Abdullah bin Umar tak pernah minta jawatan. Di kalangan sahabat Nabi, mereka tak gila jawatan. Kadang-kadang Nabi jumpa dengan Abdurrahman, ada seorang sahabat Nabi nama Abdurrahman. Tolong, hang jangan minta apa-apa jawatan. Hang daif, hang lemah, jangan. Nabi jumpa Abu Zar semangat gila-gila Islam. Dia masuk Islam, dia isytiharkan Islam, dia ingat apa? Semangat. Sampai Nabi kata Abu Zar akan mati keseorangan. Tapi Nabi kata kat Abu Zar, anta daif. Abu Zar, aku nak bagi tahu hal lemah. Nabi tak pelekeh dia.
Tapi Nabi nak cakap tentang hakikat sebenar, Abu Zar ni hang lemah. Hang tak boleh pegang apa jawatan. Jangan pegang apa jawatan pun Abu Zar. Hang nak jadi pemimpin kena keras, kena straight. Hang kena straight, nampak tak? Lagi satu, jangan pegang harta anak yatim. Jangan Abu Zar, Nabi pesan. Ada di kalangan sahabat Nabi tegas, jangan. Di kalangan sahabat satu pun tak gila jawatan. Mereka tak isi borang untuk nak jadi mufti, seorang pun tak ada. Mereka tak berebut untuk pegang jawatan mufti atau jawatan ahli majlis. Akhirnya sekat orang agama, contoh. Mereka tak pegang jawatan tu, lepas jawatan tu mereka tak pegang. Di kalangan sahabat satu pun tak pegang, subhanallah al-azim. Tapi Abdullah bin Umar, Nabi suruh dia untuk jadi Allah pakai rujuk di Mekkatul Mukarramah. Nabi suruh dia dengar. Oleh kerana sahabat kata, wahai Abdullah bin Umar, pilih Nabi pujuk, dia pun ambil jawatan tu. Bila ambil jawatan tu, orang masuk di Mekah, lama-lama orang tak rujuk agama dengan Hajar Usad As-Saqafi, rujuklah dengan dia Abdullah bin Umar. Jadi dia cemburu. Ulama ni dari sikap cemburu. Nampak dia cemburu. Hajar Usad As-Saqafi cemburu. Dia ni bunuh tangan dia, ya Allah, ratusan di kalangan sahabat bunuh tangan dia. Di tangan dia, kalau bunuh, kalau ikut cerita, banyak dia bunuh sahabat Nabi. Tapi bila main nak bunuh Abdullah bin Umar, tak boleh. Dia kena buat apa? Dia upah. Dia tak boleh. Macam mana cara tak boleh? Masa Abdullah bin Umar tegas. Maka ya Allah, dia upah masa musim haji. Orang pakat ramai nanti duk ada di mana? Di Arafah. Dia upah budak tu lestit kat kaki. Bagi kena kat kaki. Yang lestik tu pula lestik yang beracun. Betul-betul kena kat kaki dia, bengkak, melupuk dia. Akhirnya sahabat tengok kejadian tu, Allahu Akbar, satu hari Hajar Usad Saqafi masuk masjid. Dia sembang dengan sahabat semua. Dia kata, mana pihak Abdullah bin Umar? Kan selalu dia galakkan orang suruh main semayang jemaah. Tengok dia tak ada. Dia duk kata semayang jemaah macam ni, semayang jemaah. Dia tak ada. Hajar Usad Saqafi, dia berlakon ibadat. Sahabat kata, tak tahu kan? Aku tak tahu apa pun. Ya Allah, di padang Arafah, siapa kali lestik dekat kaki dia, bengkak, melupuk, tergetak-getak. Lah ni kaki dia bengkak, nak angkat kaki pun tak boleh. Nak angkat kaki pun tak boleh. Hajar Usad Saqafi dengan sahabat, jom kita pergi ziarah dia. Nyonya ramai-ramai pakat pergi rumah dia. Bila sampai saja di rumah dia, Hajar Usad dengar suara Hajar Usad As-Saqafi. Akhirnya Abdullah bin Umar kata, tak apalah, ramai sangat ramai, bagi dia masuk dulu. Hajar Usad As-Saqafi, dia orang besar, bagi dia masuk dulu. Yang hampa tunggu Ustaz. Hajar Usad As-Saqafi pun masuk tanya, ya Allah, aku duk tanya kat sahabat, pasal apa hang tak mai semayang jemaah? Pasal apa hang tak mai semayang jemaah? Hang duk cerita kelebihan jemaah ni, pasal apa hang tak mai? Dia tengok kaki aku. Ya Allah, apa jadi kaki hang? Siapa buat kaki hang macam tu? Abdullah bin Umar kata, tak lain dah bukanlah. Yang buat hang lah buat kat aku. Allah bagi kelebihan karamah kepada Abdullah bin Umar. Dia tahu orang buat dia, tapi dia tak balas berdoa pada orang tu. Bila ditanya, dia kata, Allah yang takdirkan benda tu sampai kat aku. Ilmu takdir Allah dia belajar. Allah yang takdir, Allah yang hantar dia buat kat aku. Kalau kau marah dekat aku, marah dengan rancangan takdir Allah. Allah, minayat ustaz, minayat bismillah. Apa boleh faham kan ni? Nak kadang-kadang kita mengaji ilmu takdir, ambil kisah ni, dia boleh redha semua. Ni semua tahap orang nak kena mengaji. Kalau tak mengaji, mulut awak datang kat aku, apa lah? Dia timbang terketak pada. Diri kita jadi lain dengan resah, gelisah, cemas, semua ni hidup kita pasal kita tak letak diri kita kepada Allah. Allah ada. Hidup kita ni Allah ada. Bila Allah ada, Allah akan jaga kita. Kadang-kadang benda tu terjadi dengan kehendak Allah. Malah dia angkat tangan kat kawan tu, ya Allah, bagi hidayah orang buat kat aku. Allahu Akbar. Dahsyat dah. Dahsyat. Inilah akhirnya dia mati. Allah yang kata Abdullah bin Umar tu, subhanallah, kita boleh mengaji bab qada dan qadar daripada dia. Lainlah Nabi ni kita pergi di Taif,
Kadang-kadang kan jemaah yang nak pergi di Taif masa 22 ni ramai kan nak ikut ustaz, alhamdulillah. Tapi ustaz tak berminat sangat-sangat bawa orang umrah kerap-kerap. Muka ni 6 bulan, muka ni 6 bulan, mak kata muka hang juga. Tak usahlah duk pergi umrah kerap-kerap ni. Weh, sudah. Bila-bila kan nampak dah. Ambil duit umrah tu bantu adik-beradik. Ambil duit umrah tu bantu buat apa nama tandas orang perempuan tadi masuk nak muntah. Pergi bersih kan. Banyak duit tu boleh manfaat. Dah pergi sekali sudahlah. Nampak tak? Dia pergi lama-lama dia jadi macam satu apa nama? Nabi kata di akhir zaman akan jadi umrah ni, akan jadi haji, umrah akan jadi pelancongan, betul. Umur 80 makcik nak pergi umrah, ai nak pergi Taif dulu, nak main kereta-kereta tu. Makcik, oi, jangan buang masa makcik. Kalau dia tak pergi, tak apa. Dia dah pernah pergi. Dia straight forward. Kata yang di kata Mekah ni, daripada rumah terus ke Baitullah. Ni pergi singgah kat Turki, pergi main apa nama? Apa nama tu? Apa nama dia buat? Apa nama? Musim sejuk kan? Kalau tak, bodoh. Ni semua apa kerja? Tapi bagus, ulama tegur kita. Sudah, mutawif. Sudahlah cari duit. Sudah. Pasal tu Allah hukum orang travel ni semua, nampak tak? Pasal terlalu sangat. Yang menyebabkan baru ni dia kena PKP kan. Semua pakai tutup belakang. Bawa hantar. Sudah, nampak tak? Apa ni Allah Tuhan ajak orang beribadat jumpa Allah. Arab satu hal yang menipu. Nampak tak? Dalam haram boleh menipu. Allah, ya Allah penipu. Situlah tempat Abu Jahal, Abu Lahab duduk dulu macam mana depan Nabi. Tengah Nabi semayang, mereka ambil bukan. Kita duk pusing tawah, mereka sekat Nabi. Dalam haram tu, dalam Kaabah tu, ya Allah tolak Nabi bersama dengan Ummu Salamah. Kita tengok situ sudah. Memang kita nak buat ibadat ni kena sabar lah. Oi, sabar. Apa dak? Taman aku pergi tak tahu tak. nak cerita. Okey, sambung. Taman apa tak tahu dah. Okey, sambung hadis ni. Daripada Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Abdullah bin Umar anak Sayyidina Umar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, apa Nabi kata? Salatul jamaah. Salat berjemaah ni dikata afdal, lebih baik sangat-sangat min salatul fardhi, maksud saya seorang. Bisab'in wa 'ashrina darajat. Hadis muttafaqun alaih, sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Cuma ulama mengatakan seorang-seorang saja, ada mengatakan dua. Tadi kita tengok Bukhari, satu cek-cek tengok ada Bukhari sebut. Tapi macam mana pun ulama mengatakan sahabat Nabi yang sebut sembahyang jemaah 27 darajat cuma Abdullah bin Umar. Ada riwayat mengatakan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Tapi ulama lebih suka mengatakan, kalau ikut dalam syarah-syarah, Abdullah bin Umar lah salah seorang sahabat Nabi yang cakap berkenaan dengan sembahyang berjemaah 27 darjat. Bayangkan kita sembahyang jemaah, tolak-tolak macam mana pun ada lagi pahala dia. Satu Sayyidina Umar kata sembahyang seorang ni ka'anna lam tusalli. Sembahyang seorang macam dia tak sembahyang, dia dapat satu pahala. Tolak-tolak memang tak ada apa. Tapi sembahyang dia tak sah. Kita tak kata tak sah, tapi rugi martabat kedudukan orang sembahyang. Dalam Sahih Bukhari duk sebut, dengar ni. Ustaz kan bila cakap bab sembahyang pun ustaz, untuk diri ustaz, ya Allah aku nak kena jaga ni. Bila duk mengaji bab minggu ni, duk mengaji bab ni, ya Allah, bila mai lewat subhanallah, aku tak boleh waktu-waktu ni. Pasal Imam Bukhari kata kita sembahyang waktu dia bunyi Allahu Akbar, sembahyang pada waktu dia. Allahu Akbar, sembahyang yang kata nur, sembahyang naik ke atas ke langit sampai ke arasy Allah Ta'ala. Sampai ke arasy Allah Ta'ala. Esok ni mati, senang. Macam itulah keadaan situasi orang yang jaga solat ni, roh dia senang nak ke atas. Laluan yang mudah, sangat-sangat laluan yang mudah. Semua orang mati, dia percaya tak percaya, berkali-kali disebut, roh semua akan terbang di atas. Roh kita semua terbang. Nampak tak? Kita nak mengaji kat sini pun dah ramai dah mati dah, betul tak? Ramai dah mati dah.
Di KL anak murid ustaz ramai dah meninggal. Yang duduk ni tengok depa, ya Allah, tapi turun ke anak cucu dia main mengaji. Ada seorang tu main mengaji sampai jual mak dia jual ni yang kacang-kacang tu apa tempeh sampai turun ke anak, sampai turun ke cucu. Ustaz ambil dia bagi kat ustaz, maka nak tolong daripada tok dia, daripada anak sampai ke cucu mengaji. Subhanallahal-azim. Seronoklah, ya Allah. Hampa kena angkat tangan tau kalau ada zuriat macam tu. Sudah gila-gila, oi, sudah. Sudah. Hampa dah rasa kat dunia ni macam tak ada apa dah. Tak tahu nak kata ni Allah. Bila kita main tang sini kan, kita seronok, seronok. Ustaz, ramai seronok Ustaz, darah tinggi, kencing manis semua turun. Hampa cek apa punya kencing manis, dandan dia turun. Balik darah tinggi naik. Tu yang orang suruh beli tu minyak apa? Minyak zaitun Morocco contoh. Salah, yang pandai, bismillah. Nampak tak? Yang sebut kata pahala darjat ni, cuba bayangkan Imam Bukhari dia buat andaian, orang yang semayang lewat je, Allahu Akbar. Kita kena terima. Ustaz tak ustaz, semua kita kena benda tu kena. Kita tak kuat. Sahabat Nabi, satu benda yang Nabi hantar mai, solat kuat. Solat kuat, Alhamdulillah. Kalau orang boleh jaga solat ni, ambil lah dia menantu kita ke siapa, ambil dia teman kawan hidup kita. Ambil dia. Orang boleh jaga solat, ambil dekat dengan kita. Orang yang lewat semayang ni, ibarat macam, dia lewat semayang. Ibarat macam dia semayang, nak kata dalam keadaan gelap, gelemak, solat jadi gelap. Solat yang nur jadi gelap. Dia nak gelap, dia tak jumpa jalan, tak jumpa kuluk, dia pukul dia. Akhirnya solat tu sendiri dia jadi macam kita kata macam alat pukul tengah belakang dia, itu suasana yang Nabi tunjuk orang yang lewat semayang. Apa hal orang yang tak semayang? Kita ada anak duk bagi makan yang anak tak solat, sedangkan kita mengaji mantar ka salah hadamaddin. Walaupun hadis mantar ka salah hadamaddin, orang yang tinggal solat tu dia bagi pelingkup agama. Kita duk bela anak yang bagi pelingkup agama. Allahu Akbar. Di situ ulama berbincang, pahala tak pahala kita bagi makan anak macam ni. Faham tak ni? Hanggut sudah. Ni agama duk ajak. Kita kata, ya Allah, ya Tuhan, apa habuan aku, Ustaz, anak saya 4 ekor tak semayang. Itu dia. Biar tumbuh ekor di belakang tu, 4 ekor tak semayang, Ustaz. Kita kena risau, mak oi. Mak bapak oi kena risau anak yang tak semayang. Cucu tak semayang, kita kena risau. Pasal kita nak mati. Zuriat tu mai daripada kita, daripada sulbi, daripada kita, zuriat tu mai. Semayang ni jangan main lah, nampak tak? Semayang tak boleh jaga, yang lain pun tu suruh cakap lah. Semayang tak mampu nak jaga, yang lain salah. Pasal tu Abdullah bin Umar dia kata 27 darjat. Darjat ni kedudukan, darajat. Cuma dia berbeza dengan sahabat Nabi yang lain. Dia seorang sebut 27. Tapi ulama kata tak ada apa masalah pun, kan? Solat berjemaah lebih banyak pahalanya daripada solat sendirian. Hukumnya melakukan solat wajib berjemaah adalah sunat muakkadah, sunat yang sangat-sangat dicontoh. Ulama berbicara, ustaz wajib macam mana dia? Ulama ada kata wajib kena hadir. Ada yang mengatakan muakkadah, ada mengatakan dia kifayah. Kalau ada di kalangan imam, yang lain tak menjadi dosa kat dia. Ada juga ulama fiqh macam tu. Namun dia semayang di rumah tetap sah. Okey? Ada ulama kata Allah Ta'ala takkan turunkan malapetaka di kawasan ni pasal daripada flat ada wakil turun. Jadi semua flat alhamdulillah. Ada daripada kawasan ni turun alhamdulillah. Dia sebagai kifayah. Ada ulama berbincang sudut tu. Berbincang sudut tu. Walau macam mana pun sudut pahala dia tetap kurang. Kita bercakap tentang sudut pahala dia kurang. Jadi apa, rumah dekat Belitung sini, mati sampai sinilah. Kalau boleh jangan pindah rumah ada Malik. Rumah hantar sini sampai mati sini. Rumah dekat boleh main, nampak tak? Dekat macam sini, bagi parabim masa datang sini. Rumah dekat dengan masjid ni paling bagus sekali. Apa lagi apa mau? Tengok flat ni. Flat ni dalamnya ada surau. Surau pun tak ada sini.
Sambung. Boleh mampu daripada walahuma, dia kata walahuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Okey. Kumpulan sahabat Nabi yang kedua. Yang pertama Abdullah bin Umar, okey. Dia seorang saja kata 27. Abu Hurairah, sahabat-sahabat Nabi yang lain dan sahabat Nabi yang lain bersetuju mengatakan 25 bi khamsin wa ashrina juz'an. Beza darajat dengan juz'an. Dia kata sini 27 25. Siapa yang main sembahyang jemaah dapat 25 bahagian. Ulama buatlah bahagian tu. Allah nak bagi rezeki, Allah nak bagi kebaikan, Allah nak bagi keberkatan, Allah nak jaga dia, rahmat Allah nak didik dia. Tu dia. Sebutlah. Apa yang hang mau? Apa yang hang mau? Orang semayang apa yang mau semua ada. Hang nak pening kepala hilang, hang sakit apa semua hilang. Semua Allah janji. Subhanallah, 27, 25 bahagian Tuhan nak bagi orang yang semayang. Salah satunya takaffalallahu lebih rezeki. Aku jamin rezeki orang semayang. Jangan takut, Allah jamin rezeki orang semayang. Nak cerita ya Allah, Maryam kan, dia semayang kan, tengah-tengah dia semayang, yang tengah semayang dah rezeki mai tengah semayang, belum habis semayang lagi. Dia mihrab kan, Allah hantar kat dia. Tengok, saya tak percaya. Tengah-tengah, masa tengah kita semayang dah, ketentuan rezeki dah ada dah untuk kita dah. La haula wa la quwata illa billah. Bagi orang yang dah semayang, dah catat rezeki dan kebaikan bagi dia, dia semayang. La haula wa la quwata illa billah. Nampak dia kata sini, Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga cerita berkenaan dengan 25 juz'an. Tulis juzuk lah sini, bukan darjat. Dia tulis. Tapi ulama mengatakan kalau kita semayang, hasil bersemayang jemaah kadang-kadang dia akan naik daripada 25 sampai ke 27. Kadang ulama himpunkan dua hadis tu kan. Nampak kelebihan orang yang semayang pada berjemaah dengan bersemayang bersendirian. Baik. Dan hadis yang seterusnya, hadis apa nama 423, semua hadis ini hadis yang sama, nak cakap berkenaan dengan kelebihan semayang berjemaah. Wa kazalil Bukhari, Imam Bukhari kata Abu Sa'id Al-Khudri. Ada mengatakan Abu Sa'id Al-Khudri pun sama dengan siapa dia? Abdullah bin Umar. Boleh faham tak ni? Abdullah bin Umar 27. Walaupun ada pendapat mengatakan dia seorang-seorang, tapi Bukhari kata aku jumpa Abu Sa'id Al-Khudri pun kata juga 27 darajat, dengan arti kata 27 darjat macam Abdullah bin Umar. Tulis kat situ, takut hamba lupa. Tulis kat situ. Badat. Ya Allah, walaupun hadis ni kata sama makna dia, hadis 421 dia kata dengan 422, dia kata sama maksud makna dia. Baik, kita tengok hadis yang seterusnya, muka surat 207. Hadis ni sempat nak cakap hadis ni tak boleh. Masa ada. 207 hadis 424. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni cerita satu keadaan dah. Hadis ni mengatakan adakah Nabi buat? Sebenarnya Nabi tak buat. Kalau ikut ulama Nabi tak buat. Apa dia maksud dia? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku bersama dengan Nabi SAW. Qala, Nabi kata, wallazi nafsi biyadih, wallahi yang kata nyawa aku, diri aku ada di tangan Allah Ta'ala. Dengan kata Nabi sumpah, Nabi kata laqad hammamtu, wallahi sungguh-sungguh aku ingin sangat-sangat. Macam Nabi berazam, aku azam. Kita nak kata hammam tu di sini dengan arti kata Nabi teringin sangat-sangat, atau Nabi berazam. Laqad hammamtu, sesungguhnya aku berazam. Azam apa? An amura, sesungguhnya aku nak suruh sahabat-sahabat yang lain bihatabin, tolong pi cari mai kayu. Dia kata fayuh tataba, ambil mai satu kayu, mai kita bakar rumah orang yang tak mai solat. Nabi masuk, Nabi tengok, ya Allah, ada di kalangan sahabat yang tak mai. Bila tanya depa mana? Ya Rasulullah, sebahagian depa sembahyang kat rumah. Sebahagian ada orang lagi yang tak mai. Maka Nabi kata, sebab rumah tu, macam hadis ni macam-macam ulama buat. Adakah Nabi bakar? Tak. Nabi cuma berazam, macam Nabi nak buat, kalau boleh Nabi bakar rumah dia. Sebab orang ada rumah tu menyebabkan dia tak mai ke sini.
Cuba rumah dia, cuba flat ni runtuh. Oh bukan, nak dengar tak apa. Cuba flat ni runtuh, nak pergi tak mana? Dia pada duduk tak sini. Nampak tak? Bila tak ada rumah tak sini. Bila berlaku banjir, duduk di mana? Surau masjid, betul tak? Rupanya ada sebab Nabi kata macam tu. Bila kena sesuatu, baru dia kelari ke masjid. Kalau macam tu, mari kita bakar. Bila tak ada rumah, baru dia timbang duduk rumah aku. Baru dia duduk di masjid aku. Yang tu yang Nabi duk bagi tahu tu. Jangan sampai tahap rumah kita halau kita mai tang sini. Jangan sampai tahap tu. Mau tak mau satu masa nanti orang tetap usung kita, bawa kita mai di rumah Allah. Masa tu orang nak semayang kan kita walaupun kita tak masuk. Betul tak? Jangan sampai tahap tu. Jangan sampai tahap tu. Cara Nabi cakap ni bersungguh-sungguh. Amam tu, aku berazam kalau boleh amur, kalau boleh aku nak suruh, dia kata bihatabin, tolong buat mai kayu fayuhtatabah. Maka kita nak bakar. Sampai macam tu, ambil kayu api yang bakar, mereka nak bakar. Nampak tak? Nabi punya punya azam, benci. Nabi benci bagi orang yang semayang kat rumah. Tapi kalau hadis ni bukti pada kita, Nabi tak suka sahabat semayang kat rumah. Orang macam ni bolehkah dapat berkenan daripada syafaat Nabi? Orang yang bagi sakit hati Nabi, satu benda yang Nabi tak suka dia buat, bolehkah orang ni rasa kenikmatan lepas mati nanti? You all can understand? Faham ke ni? Susah nak faham benda ayat. Bismillah. Cara hadis ni, cara hadis daripada Allahu Akbar kabir. Cara hadis ni banyaklah ulama kupas. Tentang satu hadis ni ulama bersembang. Summa dia kata kemudian. Lepas tu Nabi kata apa? Amur bis salati. Tak apalah mai. Kita nak semayang. Nabi kata mai kita nak semayang. Fa yu'azzil laha. Sebelum kita semayang, seorang azan. Seorang azan. Pasal tu hadis berkenaan dengan azan ni, orang perempuan tanya, terutamanya Aisyah. Ya Rasulullah, selalu bila orang nak semayang hang suruh azan, kami boleh ke azan? Nabi kata boleh. Boleh. Aisyah pun azan. Tapi orang perempuan tak payah pakai speaker menjerit. Allah, tak payah. Aisyah sendiri azan. Nampak tak? Azan sekali ala kadar ada umar dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia azan. Dia sendiri selain sunat, dia buat iqamah sendiri. Nampak tak? Dia buat depan Nabi SAW. Nabi benarkan. Itu Nabi, nampak tak? Masa tu dikatakan kat sini summa amura, maka Nabi suruh ya Allah bis salati, bis semayang. Fa yu'azzin laha, maka seorang daripada seorang 10 nak semayang azan lah. Lepas azan summa amura rajul. Lepas azan Nabi SAW suruh pula apa nama? Rajulan, seorang laki-laki di kalangan sahabat, fa yu'ammun nas, untuk jadi imam. Untuk dia jadi imam, dah azan untuk jadi imam. Thumma, kemudian dah habis semua tu ya Allah ya Tuhan, ukhalifa ila rijali, Nabi kalih ke belakang. Nabi kata kalau boleh, apa Nabi kata macam ni? Nabi kata macam sini. Ya Allah, kalau boleh aku nak pergi rumah mereka. Aku nak pergi rumah mereka. Cara Nabi cakap mula-mula dan Nabi cakap di akhir, Nabi kata apa? Summa ukhalifa ila rijali la yashhaduna salat. Aku nak pergi kan bang. Aku nak pergi rumah mereka, aku nak tengok mereka yang mereka tak main semayang ni. Aku nak pergi rumah mereka. Terjemahan dia tulis apa? Kemudian aku pergi, dia kata, kepada orang-orang yang tidak hadir untuk solat. Aku nak pergi. Aku nak pergi rumah mereka, nampak tak? Satu, kita kalau boleh diseru di kawasan kita ni, kita tanya ada lagi rumah-rumah yang tak main semayang, kita bagi. Tugas kita bagi AJK ataupun kita kata yang pegang lujnah tarbiyah dakwah ni semua, dia buat dia tiap bulan kan. Tiap bulan daripada sebelum akhir bulan ni piantak dah. Untuk bulan September ni, September lah kan. Untuk September ni apa ada program piantak di setiap depa punya apa nama? Rumah depa tu. Dah hantar dah. Depa tak mai bukan tanggungjawab kita, selesai dah. Bila depa tak mai, tanggungjawab kita. Apa yang hang buat? Apa yang hang buat? Kita ada surau ni, apa kita buat? Panggil tugas kita besar tau, kena ada peruntukan sikit untuk piantak dekat depa. Ustaz, hantar duk macam tu je. Baru kita tahu betapa ketegaknya, bukan senang nak heret manusia kepada syurga.
Seolah-olah yang ada ramai-ramai ni yang nak masuk syurga kita, yang lain pun tak mau. Bila dengar macam tu, dia marah pula. Nampak tak? Nak syurga, nak syurga. Allah kata, hayya ala salah, hayya ala falah. Falah. Dunia dan akhirat aku jamin. Bila dia dengar seruan tu, dia tak main, falah hilang daripada hidup dia. Orang yang tidak ada falah ni, tidak ada syurga bagi dia. Bila dia dengar, apa ni? Apa hang buat kelepok? Nampak tak? Hakikat sebenarnya, kalau kita nak kata dulu. Nampak tak, kita sedih tak? Sedih, semua orang nak mati, semua orang nak syurga. Allah kalau nak pergi umrah, semua pakai pergi. Nampak tak? Balik-balik syaitan, I happy, I dapat Raudah 2 kali. Dia cerita Raudah 2 kali. Tiap hari Raudah rumah hang tak limai. Hang nak mampu hang, nampak tak? Kita duduk ni taman syurga tak? Taman daripada taman syurga Allah. Boleh pi haji umrah berapa kali boleh pi. Tapi balik mai, ya Allah, balik haji seminggu nampak dah mai. Pasal botak kan, lama-lama tak mai dah. Dia start balik kedai kopi balik. Dia boleh tahu macam mana haji dia, umrah dia, Arafah dia, Muzdalifah apa jadi, dia boleh jawab sendiri. Apa yang hang buat? Apa hang janji dengan Tuhan? Apa kesedaran hang? Oh, berebut nak pi. Berebut nak pi. Bagi rasuah tak apa, asalkan dapat pergi sana. Contoh. Minum ayat Ustaz, mampu hang, bismillah. Ya Allah tu. Okey, nak pergi habis ni. Sudah kita summa ukhalifa ila rijal. Oh, terima kasih. Hampa ni macam tak faham-faham. Ayat dah habis. Masuk syurga lampau. Bismillah. Kalau batuk dia suka ayat suam tau. Ni sejuk. Tak apa. Okey. Maka dia kata summa ukhalifa ila rijali, rupa-rupanya ramai di kalangan depa ni semai rumah. Sedih tak? Rijali banyak laki-laki. La yashhadu, Nabi tak nampak depa solat. Maka Nabi kata apa? Fa uharriqa. Maka aku nak bakar, dia kata alaihim, ke atas mereka, buyutahum. Lah ni senang, pergi bakar rumah depa. Dengan cara bakar rumah depa boleh mai. Adakah Nabi buat? Nabi tak buat. Hadis mula-mula Nabi kata, hammam tu, aku berazam nak buat. Aku berazam kalau boleh nak suruh depa keluar pada rumah. Maka Nabi kata wallazi nafsi. Hadis ini panjang tau. Wallazi nafsi biadi, aku sumpah yang nyawa aku dah ada di sisi Allah. Lau ya'lamu, kalaulah orang yang semayang kat rumah tu, lau ya'lamu, dia kata ahaduhum. Dah ada banyak dah. Ada dah. Allah syurga lampa ahli syurga. Terima kasih. Kami baliklah ini. Alhamdulillah. Okey. Wallazi nafsi biadi, Nabi sumpah dengan nama dia. Dengar. La ya'lamu, Nabi kata la ya'lamu. Kalau dia tahulah ahaduhum, yang pokok yang tak main, dia kata annau yajiduna arfan, dia akan dapat, dia kata saminan. Dia nak kata macam ni tak, daging yang orang Arab bila sebut, macam mana nak kata ni, daging yang berserta lemak. Orang Arab bila sebut daging berlemak yang sedap, tempat sedap tu, dia tahu kelazatan yang sangat-sangat. Tapi nak bagi tahu lebih pada tu hang dapat esok ni. Nabi nak bagi perumpamaan nak bagi reti bagi kita dengar. Biasalah daging dapat mana-mana pun. Bodoh, bukan macam tu. Dia nak cerita ni, nak bagi tahu pada orang Arab ni. Orang Arab bila dia dengar daging berlemak yang tu yang ni, terutama dia kata mirmatai ni, hasanatai ni, maksud dia kat tulang-tulang rusuk sedap-sedap. Orang Arab ni, dia lemak tu dia beli kadang-kadang. Kita tak mau kolesterol, takut mati kan. Dia tak ada, ya Allah tu, yang tu lah dia nak mati cepat jumpa Tuhan. Bodoh. Dia fikir kata nak bagi mati jumpa Tuhan, kita nak bagi hidup lagi tak mau jumpa kan. Nampak tak? Nabi kata apa? Kalau dia tahu kelebihan tu, la syahidal isya, dia pasti akan datang waktu tu. Kalau isyak di sini, dia akan pasti datang semua berjemaah waktu isya tu. Dan hadis akan bersambung. Ada ini muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini akan bersambung lagi. Kita tengok Nabi kata, bila Nabi sebut macam tu, Nabi kata, ya Allah, orang yang paling berat nak tahu sifat munafik, nak tahu hati dia tak baik dengan Tuhan, tengok 2 solat ni. Nak tengok diri kita cantik tak cantik iman kita.
Ada iman, tak ada iman, elok, tak elok, mati kita cantik, tak cantik. Tengok dua solat. Peribadi kita tengok. Nampak tak? Dia terang ayat-ayat tentang munafik. Orang munafik ni salah satunya semayang malah, zikir malah, semua peribadi malah. Dan surah An-Nisa nanti kita cerita nanti. Kita tengok macam mana. Nampak tak? Asqalus salah Nabi kata. Berat bagi nak semayang subuh, terutama semayang Aisyah. Semayang Aisyah. Terlalu berat sangat. Bahaya penyakit ni, woy. Penyakit ni bahaya. Orang yang ada iman, dia jaga laporan daripada malaikat. Waktu subuh malaikat turun, waktu asar malaikat nak naik. Jagalah. Jaga waktu tu. Semua kita bertanggungjawab. Nampak tak? Solat kita semayang ni, dia laluan yang senang esok ni kita mati. Esok ni kita mati, roh kita senang je. Laluan tu tak akan jadi sempit. Tapi bila kita jaga solat, amalan kebajikan dia, esok ni kita senang. Esok ni kita senang, nampak tak? Ustaz terpaksa berhenti di sini dulu. InsyaAllah bulan depan setelah kita dengar hadis ni, kita akan dengar hadis, tolong muka surat 208. Kita nak dengar sifat orang munafik. Nabi duduk di Mekah, orang kafir. Nabi senang. Masalah orang kafir ni easy bagi Nabi. Dia tahu dia kafir. Tapi paling susah sekali berdepan dengan orang munafik. Tapi Allah nak bagi tanda Muhammad, bila hang tengok di kalangan mereka ni ada sifat ni munafik yang tebal. Yang ada pada Abdullah bin Ubay As-Sahlul Al-Bahlul Al-Quraja. Dia ketua munafik. Dan Allah bukti ada sifat-sifat macam ni. Di kitab pun kita tengok balok. Bila tengok kuliah, duk tengok time, ada penyakit tu. Ada penyakit daripada. Jadi terpaksa kita berhenti. Bulan depan kalau izinkan Allah Ta'ala, kita sambung 208 insyaAllah. Kita sudahi dengan tasbih. Subhanakallah syarul lahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum